ni kelas kita 2 jam. Jadi selama 2 jam ni insya-Allah kita akan bincang tajuk hari ni adalah tajuk asbabun nuzul. Saya kita awak boleh rujuk buku ni lah. Buku ni dalam bahasa Arab tetapi banyak dalam bahasa Melayu pun ada senarai rujukan yang saya letak. Sekiranya awak nak ambil bab tertentu lah, contohlah saya ambil satu contoh lah. Ini kalau yang tak tahu lagi lah. Okey, contohnya awak nak print ataupun awak nak save dalam satu file bab tertentu. Okey, bab ni asbabun nuzul. Ni bab asbabun nuzul, muka surat 131 sampai tak silap saya 165. 16 Okey, kalau awak nak pecah-pecahkan kepada bab, awak print Ctrl P itu print lah. Jangan print tapi awak save as PDF. Save as PDF. Letaklah halaman 131 hingga 143 contohnya. Dia hanya akan save yang kita nak tu dalam bab yang kita dah muka surat yang kita dah hadkan tadi tu. Tu sekiranya untuk memudahkan awak print ataupun awak nak save dalam bab-bab tertentu. Ni itu kemudian save je lah. Itu kalau siapa-siapa yang tak tahu lagi lah. Okey, kita tajuk asbabun nuzul. Asbab, ma makna asbab? Semua tahulah. Saya semua tahu. Asbab. Asbab ni jamak kepada sababun. Sebab nuzul ayat ataupun asbab nuzul. Sebab-sebab penurunan ayat. Dia ada kaitan dengan tajuk nuzulul Quran dan ada kaitan dengan Makkiyah Madaniyah. Kerana riwayat tersebut dia contohnya nuzulul Quran tu dia diturunkan secara beransur-ansur. Jadi setengah ayat tu beransur-ansur tu dia ada sebab-sebab dia. Jadi dia ada kaitan lah di situ secara tak langsungnya. Makkiyah Madaniyah pula, Makkiyah Madaniyah dia bincang tentang turunnya di mana. Jadi tentulah sebahagian daripada tajuk ini ataupun riwayat ini menyatakan ada disebut tentang kalau sebab tu tentang peristiwa yang berlaku, dan kalau peristiwa yang berlaku tu tentulah kita boleh agak turunnya di mana, sama ada di Mekah ataupun di Madinah. Dia ada kaitan dengan tajuk-tajuk tu. Okey,
Okay, minal maklum anna sabab nuzul al-ayat nuzul ayatul Quran kulluha huwa hidayatun nas ilal haq was siratil mustaqim. Okey, kita tahu bahawasanya sebab penurunan Quran, semua ayat-ayat itu adalah untuk memberi petunjuk kepada kita. Petunjuk kepada kita untuk mencari jalan yang betul. Itu adalah sebab semua ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Okey, lakinna hunaka ayat tazidu ala hadha sabab al-am bisababin khas. Walau bagaimanapun, di sana ada ayat-ayat yang ada sebab-sebab khusus. Ada sebab-sebab khusus yang berkaitan dengan yang tidak ada bagi ayat-ayat yang lain. Jadi ada ayat-ayat itu dia ada sebab-sebab yang khusus yang tidak ada kaitan dengan ayat-ayat yang lain. Ayat lain bukan diturunkan sebab tu, tapi dia ada sebab yang khusus diturunkan itu. Okey, di sini menunjukkan bahawasanya sebab itu, sebab nuzul itu ada dua. Ada dua. Yang pertama dalam bentuk yang umum ataupun dipanggil sababul am. Sababul am iaitu sebab umum penurunan Al-Quran itu adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia. Itu adalah sebab nuzul dipanggil sebab nuzul am. Bisababil am. Iaitu hidayatun nas, memberi petunjuk kepada manusia. Dan ini adalah semua ayat-ayat Quran, sebab diturunkan itu adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia. Okey. Yang kedua, sebab yang kedua ataupun sebab penurunan yang kedua dipanggil sebab khusus. Okey, sebab khusus ini asbabul khassah, dinamakan oleh ulama dengan sebab nuzul ayat. Dan ayat-ayat tertentu sahaja yang ada sebab khusus ini. Dia tidak semua ayat Al-Quran ataupun dia hanya ayat-ayat tertentu sahaja. Satu ayat tu mungkin ada satu sebab. Dan yang akan kita bincangkan dalam tajuk ini sebenarnya yang kedua lah. Apabila disebut sebab nuzul, biasa dia tak akan merujuk kepada sebab umum. Sebab umum tu kita tak bincang dalam sebab nuzul lah. Sebab nuzul itu kita iaitu kita bincang secara khusus tentang sebab khas lah. Apabila disebut sebab nuzul ayat ataupun asbabun nuzul, sebenarnya dia merujuk kepada sebab-sebab khusus, bukan sebab-sebab umum. Sebab-sebab umum tu dia memang dah umum dah. Ayat Quran turun tu untuk apa? Sebab apa? Kerana untuk memberi petunjuk kepada manusia. Itu memang kita tak boleh nafikan bagi semua ayat-ayat Quran. Manakala sebab asbabun nuzul yang kita bincang pada hari ini sebenarnya dia merujuk kepada sebab-sebab khusus, sebab-sebab khusus bagi ayat-ayat tertentu. Okey, boleh faham lah? Aku ada orang tanya, apa maksud sebab umum, apa maksud sebab khusus? Jangan keliru lah. Tajuk yang kita belajar ni, asbabun nuzul ni, sebenarnya dia merujuk kepada sebab-sebab khusus, tidak merujuk kepada sebab-sebab umum. Okey, tu boleh faham semua. Okey, kemudian inayatul ulama bi asbabin nuzul. Okey, perhatian ulama terhadap asbabun nuzul, inayah. Bagaimana ulama mengambil berat tentang tajuk asbabun nuzul. Jadi ulama-ulama dia sangat-sangat mengambil berat tajuk asbabun nuzul. Kerana tajuk asbabun nuzul ni macam special sedikitlah dalam perbincangan ulum Quran.
Dalam tafsir-tafsir pun biasanya sebab nuzul tu ia berada di hadapan. Sesuatu ayat tu orang akan cari sebab nuzul dulu. Barulah dia bincang tentang maksud. Jadi dia didahulukan daripada tajuk-tajuk yang lain, daripada perbahasan ulama rahimahullah wa inayah fa'iqah bidirasa asbabun nuzul wa afraduha bimuallafatin mustaqillah. Dan ulama-ulama pun mengambil perhatian dalam tajuk ini dan mereka telah menulis kitab-kitab yang berasingan. Wa afraduha, mereka mengasingkan perbincangan muallafat mustaqillah dalam karya yang berasingan. Maksudnya asbabun nuzul ni banyak kitab-kitab yang dihasilkan khusus berkenaan dengan asbabun nuzul. Wa awwalu man afradahu bitta'lif Ali bin Al-Madini. Dan kitab pertama yang ditulislah, yang dikarang dalam tajuk asbabun nuzul ini adalah kitab yang ditulis oleh seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang bernama Ali Al-Madini. Itu adalah kitab pertama yang ditulis. Dan Ali Al-Madini ni dia wafat tahun 234 Hijri. Dia wafat. Maksudnya zaman dia tulis ni zaman penulisan hadis. Hadis dikumpulkan, bukan zaman pengumpulan hadis. Dikumpulkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah dan kitab-kitab lain pun, kitab-kitab awal dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan pun kebanyakannya ditulis pada awal abad yang ketiga lah ni. Awal abad yang ketiga. Jadi itu adalah zaman, kita kata zaman awal penulisan. Penulisan bukan penulisan dalam, kalau hadis tu pengumpulan, tulis tu dah lama dah. Cuma dikumpulkan dalam satu buku, penyusunan, istilahnya penyusunan. Zaman penyusunan kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir pun ditulis pada zaman ni, 200 lebih. Ibnu Jarir At-Tabari 256. Apa lagi, kitab-kitab fiqh pun dia dalam awal abad yang ketiga ini, zaman ulama-ulama dah mula menulis buku-buku dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, banyak ditulis pada masa ni. Okey. Kemudian ditulis ada kitab-kitab yang lain, banyak sebenarnya kitab-kitab tu. Contohnya seperti Abdul Rahman bin Muhammad Al-Ma'ruf bin Mutraf Al-Andalusi. Ini dia wafat tahun 400 lebih. Maksudnya dalam start 200 lebih tu sampailah kepada tahun 600, 700, 300, 400, 600, 700 tu zaman penulisan kitab-kitab. Imam Suyuti tahun 700 lebih, Imam Ghazali dan sebagainya, dia agak lewat dah sikit. Tapi ini adalah zaman-zaman awal. Faqad allafa kitab Al-Qasas wal Asbab allati nuzila min ajliha Al-Quran. Itu tajuk buku yang ditulis oleh Al-Andalusi. Dan banyak lagi lah, saya tak boleh sebut satu persatu. Kalau masa sekarang antara buku yang kita boleh rujuknya seperti Sahih Asbabun Nuzul. Dia mengumpulkan riwayat-riwayat yang sahih tentang Asbabun Nuzul yang ditulis oleh Dr. Dal tu Dr. Abu Umar Nadi bin Mahmud Al-Azhari. Dia ni tulis 3 kitab pasal Asbabun Nuzul. Nihayatus Sul fi ma istanraka 'ala al-Wahidi was-Suyuti min asbabin nuzul wal Maqbul min asbabin nuzul dan Ad-Dakhil min asbabin nuzul. Ni kitab yang ditulis tu. Ini dia ulas tentang kitab Wahidi tadi, kitab Suyuti dan juga mana kitab Wahidi dan Suyuti. Kemudian dia tulis lagi kitab riwayat-riwayat yang diterima daripada asbabun nuzul. Dan dia tulis juga berkenaan dengan riwayat yang ditolak. Ad-Dakhil tu maknanya yang ditolak lah, yang direka-reka yang ada dalam riwayat asbabun nuzul. Jadi dia tulis
3 kitab untuk menjelaskan tentang asbabun nuzul. Okey. Ta'rif asbabun nuzul. Apa ta'rif asbabun nuzul? Asbabun nuzul ni mudah je ta'rif dia. Ma nuzila Quran bi sya'nihi. Diturunkan Quran, yang diturunkan Quran dengan kerananya pada waktu berlakunya. Pada waktu berlakunya. Itu kalau terjemahlah. Ma nuzila Quran. Ma nuzila Quran bi sya'nihi waktu wuqu'ihi. Dengan apa yang diturunkan Quran pada masa dengan kerananya bi sya'nihi pada masa waktunya. Okey. Kehadisah, kerana apa tu? Kerana apa? Sya'nu tu. Seumpama apa? Kehadisah taqa'u hina nuzulil Quran. Seumpama kejadian yang berlaku ketika mana diturunkan Al-Quran. Berlaku kejadian, maka diturunkan Quran ataupun diturunkan fatunzila ayah atau ayat minal Quran yubayyinul hukma fiha. Apabila berlaku kejadian, maka pada waktu penurunan Quran, waktu penurunan Quran tu pada waktu kenabian lah, waktu Nabi ada. Kalau Nabi dah wafat, bukan waktu nuzul Quran. Pada waktu penurunan Quran itu pada Nabi masih hidup, dan berlaku suatu peristiwa yang Nabi tak boleh nak jelaskan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskan hukum hakam yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Jadi itu adalah tentang yang pertama yang dimaksudkan dengan sya'nu tu, keadaan ataupun okey, yang kedua, kasu'alin yuwajjahu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah soalan yang dihadapkan kepada Rasul, maka diturunkan ayat, satu ayat ataupun ayat-ayat daripada Quran untuk menjawab soalan tersebut. Adalah yang kedua. Maksudnya dia ada dua bentuk lah di sini, ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah dalam bentuk hadisah, dalam bentuk kejadian. Berlaku suatu kejadian, kita akan detailkan lepas ni tentang contoh-contoh, kita akan tengok banyaklah contoh-contoh bagaimana kejadian, soalan. Berlaku kejadian, kemudian diturunkan ayat. Ataupun berlakunya, ataupun orang tanya nanti, maka diturunkan ayat. Okey, itu adalah dua keadaan. Okey, dua bentuk asbabun nuzul. Satu bentuk kejadian, satu bentuk soalan. Wa yufidu qawluna waqtu wuqu'ihi, dan waktu wuku', waktu berlaku tu, waktu kejadian itu berlaku dan kaitan dengan ayat yang diturunkan itu, annahu la budda an yakuna nuzulul ayah waktu wuku' al-hadisah atau tawjih soal. Dia mestilah dia selepas daripada kejadian ataupun selepas daripada disoal, maka diturunkan ayat. Bukannya ayat dulu baru soalan ataupun ayat dulu baru kejadian, tak ada macam tu kan. Ataupun kejadian tu dah lama sangat dah berlaku, baru turun ayat. Pun tak dikira sebagai hadisah, sebagai asbab nuzul. Fa in kanat al hadisah qabla nuzulil ayat, sekiranya kejadian itu sebelum penurunan ayat, bi zamanin tawil, dengan satu zaman yang panjang ataupun zaman tu dah lama sangat dah kejadian itu berlaku, kemudian
turun ayat menceritakan kejadian tersebut. Dia tak boleh dikira sebagai asbabun nuzul. Cuma dia jadi dalam bab apa, dalam bab cerita-cerita khabar-khabar yang berlaku kepada umat-umat dahulu ataupun kepada orang-orang yang terdahulu. Contohnya apa? Contohnya tentang peristiwa bergajah. Peristiwa yang mana Kaabah nak diserang oleh tentera Abraha. Ni peristiwa ni berlaku sebelum Nabi dilahirkan. Pada tahun yang sama, Nabi lahir pada tahun Gajah. Silap saya dalam 55 ke 6 bulan lah sebelum Nabi dilahirkan. Berlaku peristiwa itu. Okey. Kemudian surah Al-Fil. Surah Al-Fil itu turun bila turun? Turun 40 tahun lebih. Sudah silang berapa? Lebih daripada 40 tahun selepas daripada peristiwa itu. Dia tidak boleh dikira sebagai sebab nuzul. Jadi peristiwa tersebut bukan sebab nuzul kepada ayat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukan ayat, bukan sebab nuzul dia peristiwa tersebut. Tapi dia hanya menceritakan tentang umat terdahulu ataupun tentang peristiwa yang telah lepas lah, peristiwa yang telah berlaku pada zaman ini. Begitu juga dengan peristiwa ataupun cerita-cerita kisah-kisah yang berlaku pada kisah Nabi terdahulu, Nabi Adam dan Iblis, kisah Nabi Adam, dua anak Nabi Adam, kisah Al-Bi'as As-Sittin, Nabi terdahulu, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Jadi ini adalah penceritaan tentang peristiwa dan dia termasuk dalam lapak asbabun nuzul. Okey. Itu adalah tentang nak kaitkan tentang peristiwa itu berlaku bila. Peristiwa dia bila berlaku peristiwa kemudian dia punya ayat-ayat. Dia taklah jauh sangat. Tak jauh sangat. Walaupun tak jauh, dia tidaklah selepas daripada peristiwa itu turun ayat-ayat. Walau dia ayat bab kisah dan semestinya selepas daripada peristiwa itu turun ayat-ayat semestinya. Selepas daripada itu turun ayat-ayat secara langsung, turun ayat-ayat semestinya. Balik ayat-ayat tak perasaan ayat-ayat. Bahkan sah ataupun bolehlah dilewat sedikit bahagian mana ayat-ayat taklah terlalu lewat, dilewat sedikit lah. Contohnya ayat-ayat wala taqulanna lisyai'in fa'ilun dan qadada illa an yasha Allah rabbaka idza nasawta ayat yang memilih apa menghadap rasyada qad qila ma'ana khamsah min al-hadis. Jadi ayat-ayat ini turun selepas daripada 15 hari, 15 malam dari peristiwa yang berlaku. Jadi ada peristiwa yang berlaku nak tahu tu saya dah sebab dulu ayat ni. Ayat ni surah Al-Fil ayat 23 ke 24. Al-Fil 23 ke 24. Jadi selepas daripada peristiwa tu baru dia turun ayat. Kemudian ayat yang berkaitan dengan Al-Ifki. Al-Ifki dan syahdu minha. Saudara Al-Ifki, hadithul Ifki. Hadithul Ifki itu adalah peristiwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah dituduh atau telah difitnah oleh orang Yahudi. Dalam peperangan Aisyah ini ikut sekali dalam peperangan tersebut. Ikut sekali, kemudian Aisyah naik unta, berada di atas unta,
sampai di satu tempat tu Islam berhenti. Dia bila berhenti tu Aisyah telah turun daripada unta dan pergi untuk macam buat hajat lah, buang air, pergi ke tempat yang jauh lah untuk buang air. Dan selepas daripada tu dia pergi semula ke rombongan unta dia tengah berjalan lah, berjalan agak jauh dah. Jadi selepas daripada tu dia pun jalan seorang-seorang. Jadi akhir rombongan itu biasa Nabi dah sediakan seorang dah lantik seorang untuk macam last man lah. Last man tu tugas dia untuk tengok pun ada yang tertinggal, ada barang tercicir. Jadi tugas dia cek barang-barang, cek ada orang yang tertinggal. Jadi dia pun tengok Aisyah ni duduk seorang-seorang, jalan seorang-seorang. Jadi dia pun temanlah Aisyah jalan depan, tahu lah jalan depan ke belakang. Jadi dia macam menemani Aisyah lah, macam tu. Dia sampailah ke Madinah. Apabila sampai di Madinah tersebut, hebohlah Madinah bahawasanya Aisyah ini telah macam dituduh berlaku curang dengan sahabat Nabi. Saya nama Safwan. Saya berlaku curang dengan sahabat Nabi. Maka Nabi pun macam dikatakan macam agak stres lah dengan keadaan tersebut. Nabi pun tidur pun Nabi tak tidur sekali dengan Aisyah. Macam agak stres lah dengan keadaan tu. Boleh baca dah cerita tu. Jadi sampailah selama sebulan peristiwa tersebut barulah diturunkan ayat tentang hadithul ifki yang membersihkan Aisyah daripada tuhmahan tersebut, daripada fitnah tersebut, dan seterusnya. Kira Nabi pun macam sangat-sangat sukalah, sangat seronok dengan penurunan ayat-ayat tersebut. Jadi tu nak cerita bahawasanya peristiwa tu dia berlaku dalam tempoh yang kita kata sebulan. Peristiwa tu berlaku baru turunnya ayat. Jadi dia menunjukkan bahawasanya taklah semestinya apabila berlaku peristiwa terus turun ayat. Dia mungkin dalam tempoh yang tak terlalu jauh, sebulan. Sebulan tu kira tak salah saya yang paling panjang lah. Paling panjangnya sebulan turunnya ayat. Okey. Kemudian al-hadisah tersebut. Al-hadisah, kejadian allati yanzilul Quran li ajliha qad takunu minar rasul. Kejadian tu berlaku kepada siapa? Kejadian itu berlaku kepada Nabi. Dan kepada beberapa yang lain lah. Dia ada beberapa kategori. Kejadian pertama berlaku kepada Nabi. Berlaku kepada Nabi ni daripada kejadian yang berlaku kepada Nabi turunnya ayat. Contohnya macam tadilah, walaupun ada sahabat-sahabat yang terlibat. Dan juga kalau contoh sini seperti ketika mana ni penurunan ayat Abasa Tawalla tu pada awal Islam. Nabi menyampaikan agama Islam tu. Nabi pernah satu ketika tu Nabi sedang berdakwah kepada orang-orang pembesar-pembesar lah, kita kata VIP lah, bukan VIP di Mekah. Nabi cerita tentang agama Islam kepada pembesar-pembesar di Mekah tu. Kemudian ada datang pada masa tersebut seorang yang buta nak tanya tentang agama Islam. Nabi pun macam tarik muka masam macam dia mengganggulah Nabi ketika mana bercakap ataupun berdakwah kepada VIP Quraisy tadi tu. Maka daripada peristiwa tersebut diturunkan ayat Abasa tawalla an ja'ahul a'ma. Tu ayat yang diturunkan, yang mana ayat ini macam menegur Nabi yang tak nak layan Ummu Maktum tu, Abdullah bin Ummi Maktum tersebut, sehingga pernah Nabi mengucapkan
ya waqala ya Rasulullah, ni ucapan Ummi Maktum tu. Ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah. Ajarlah aku benda yang diajarkan oleh Allah Taala. Jadi Ummi Maktum nak 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 dapat info daripada Nabi lah tentang perkara-perkara yang dia nak tahulah. Okey. Jadi selepas daripada tu macam ni lah, macam Nabi macam tak nak layan sangat. Jadi diturunkan ayat surah Abasa Tawalla. Fakana Rasul idza ra'a Ibnu Ummi Maktum. Jadi Nabi itu apabila jumpa dengan Ibnu Abdullah bin Ummi Maktum tu, Nabi pernah menyebutlah marhaban biman atabni fihi rabbi. Marhaban maksudnya ahlan wa sahlan ataupun macam sapaan lah. Marhaban biman, bagi orang yang menyebabkan aku dicela oleh Tuhan. Jadi Allah macam tegur Nabi lah, disebabkan oleh peristiwa tersebut. Allah menegur Nabi untuk supaya Nabi tidaklah terlalu mana kalau ada orang yang tanya, jawab terus lah macam tu. Okey, wa qad takunul hadisah man min jama'at minas sahabah radhiyallahu anhu. Dan ada kadang-kadang peristiwa itu berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kaulaika sahabah allazina kanu yusafuna almunafiqin. Contohnya seumpama sebahagian daripada sahabat-sahabat yang mereka tu masih lagi apa kita nak sebut, yusafuna almunafiqin wa yuwasiluna rijalan minal yahud lima kana bainahum minal qarabah was-sadaqah was-sadiqah was-sidaqah wal hilaf wal jiwar wal ridha. Maksudnya di kalangan sahabat-sahabat Nabi tu ada yang masih lagi melayan orang munafik dengan layanan yang sangat-sangat mesra lah. Orang munafik, orang Yahudi, kerana mereka ni ada pertalian darah ke, ataupun ada perjanjian damai ke, ataupun mereka ni pernah menjadi adik-beradik susuan. Jadi sahabat-sahabat Nabi tu masih lagi masih lagi macam mengambil orang-orang Yahudi ataupun orang-orang munafik itu sebagai teman rapat, teman yang sangat rapat, mengambil pandangan-pandangan mereka. Jadi itu Allah menegur sebilangan sahabat-sahabat itu. Diturunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Jadi itu ayat yang diturunkan supaya jangan menjadikan orang Yahudi, orang munafik sebagai teman setia dan meninggalkan orang Islam. Orang Islam layan sangat tetapi layan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi, orang munafik itu adalah walaupun mereka ni baik tapi mereka ada tujuan-tujuan tertentu. Mereka ada macam perangai yang tak elok lah. Mereka nak mempengaruhi. Okey, wa qad takunul hadisah. Dan kadang-kadang juga kejadian itu berlaku kepada orang musyrikin ataupun orang Yahudi ataupun orang munafik. Jadi banyaklah contoh-contoh yang kita boleh tengok tentang ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan orang munafik. Surah Al-Munafikun contohnya. Tentang orang musyrikin Mekah pun banyak contoh-contoh. Jadi contoh-contoh ini saya minta awak cari. Saya akan masukkan satu perbincangan dalam I discuss. Kemudian awak carilah contoh-contoh bagi asbabun nuzul. Diturunkan kepada siapa,
Ambil riwayat saja. Contohnya daripada an. Kalau boleh cari dalam bahasa Arab, lagi baik. Ambil matan dia. Matannya yang menunjukkan asbabun nuzul itu. Okey. Kama anna soal, itu adalah kejadian-kejadian yang berlaku. Kejadian berlaku tu sama ada kepada Nabi sendiri, ataupun kepada sahabat, ataupun kepada orang kafir, ataupun orang munafik, orang kafir musyrikin Mekah, ataupun orang, mungkin dia adalah orang Yahudi. Okey, kemudian soalan itu, kama anna soal qad yakunu an madin. Soalan pula kadang-kadang soalan itu ditujukan kepada tentang peristiwa yang telah lepas, an madin. Contohnya orang tanya Nabi tentang Zulkarnain, wa yas'alunaka an Zulkarnain, dan mereka bertanya engkau wahai Muhammad tentang Zulkarnain. Ini dalam surah apa? Dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, yang mana antara cerita yang orang Yahudi nak tahu daripada Nabi adalah cerita pasal Zulkarnain. Sebab mereka dah ada dalam kitab-kitab mereka dah ada cerita tentang Zulkarnain. Jadi mereka nak tahu, Nabi ni tahu tak cerita pasal Zulkarnain. Sebab tu mereka tanya, wa yas'alunaka an Zulkarnain, dan mereka bertanya tentang Zulkarnain. Qul sa'atlu 'alaika, boleh tengoklah ayat tu. Jadi tu cerita Zulkarnain, cerita yang agak panjang lah, agak detail dalam surah Al-Kahfi, dalam lebih kurang dalam 2 muka surat, 1 muka surat lebih. Dan ada juga yang tanya berkenaan dengan an-hadir. Hadir ni perkara semasa lah, perkara yang sedang berlaku. Contohnya yas'alunaka 'anil ahillah. Mungkin pada waktu itu tu waktu bulan sabit. Sebab bulan tu dia ada bulan purnama, bulan sabit tu hilal. Bulan purnama, qamar. Itu adalah ahillah. Mereka nak tanya pasal bulan. Apa hikmah bulan? Mengapa Allah ciptakan bulan ke? Tu. Jadi Allah menjawab, wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas. Jadi tujuan bulan diciptakan itu adanya bulan sabit, adanya bulan penuh, adanya peredaran ataupun bulan tu daripada besar ke kecil, daripada kecil ke besar, besar balik, kecil balik. Begitulah seterusnya. Adalah untuk apa? Untuk mawaqitu linnas, untuk tujuan supaya manusia itu dapat mengira waktu, waktu dan hari ke bulan ke, dikira sebagai untuk manusia. Okey, dan juga tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, juga soalan daripada orang Yahudi. Ataupun tentang mustaqbal. Mustaqbal ni yang akan berlaku. Tak berlaku lagi. Apa yang mereka kena buat. Ataupun apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Itu juga ada soalan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, ni sahabat-sahabat Nabi tanya, tentang apa yang mereka perlu infakkan. Madza yunfiqun. Mereka tak infak lagi. Tapi mereka tanya, nak infak ke apa? Nak infak apa? Wa qawluhu yas'alunaka 'anis sa'ah, dan juga mereka juga tanya tentang sa'ah, hari kiamat. Hari kiamat tu, masa tu kita kata masih lagi jauh lah. Masih lagi zaman Nabi tu. Bila akan berlaku hari kiamat? Banyak ayat-ayat pasal kiamat dalam Quran menjelaskan tentang hari kiamat. Okey, itu adalah tentang pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan tu ada pertanyaan daripada sahabat, ada pertanyaan daripada orang kafir musyrikin Mekah, ada pertanyaan daripada orang Yahudi. Jadi tak kira dah sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam, ada yang bertanya kepada Nabi. Okey, tu berkenaan dengan apa tadi? Bentuk sebab nuzul,
Ada dalam bentuk kejadian dan ada dalam bentuk soalan. Soalan. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan ke nak tanya? Semua faham lah, semua jelas lah. Okey, tak ada soalan lah. As-sukut alamatul fahmi. Diam itu tanda faham. Okey, kita akan sambung. Tentang tarik ma'rifatu sababun nuzul. Cara untuk mengetahui sebab nuzul. Okey, cara. Kalau tajuk lepas, tajuk Makkiyah Madaniyah. Makkiyah Madaniyah ni, saya nak tanya. Ni nak tanya. Ingat lagi tak? Cara ulama nak menentukan Makkiyah Madaniyah. Okey, siapa volunteer nak jawab? Apa cara yang ulama gunakan untuk menentukan Makkiyah Madaniyah? Ingat lagi ke tak? Syazana Najwa. Ada tak? Syazana Najwa. Tak ada. Kalau tak ada, Nur Afikah. Nur Afikah. Tak ada ke? Asiah Junid. Tak ada juga. Asiah Junid. Muhammad Umar. Ada tak? Ada Ustaz. Okey. Okey, kita bincang ni tentang cara nak mengetahui sebab nuzul. Tajuk hari ni. Ataupun sebab nuzul hari ni. Minggu lepas tajuk Makkiyah Madaniyah. Okey, saya nak ulang balik ataupun nak tanya pasal minggu lepas. Apa cara nak mengetahui? Apa cara yang ulama gunakan untuk mengetahui sesuatu ayat ataupun surah tu Makkiyah ataupun Madaniyah? Kita nak kaitkan dengan yang hari ni. Hari ni cara nak mengetahui sebab nuzul pula. Sebelum sebab nuzul tu, ulang balik yang minggu lepas. Yang pertama, cara ulama nak tahu ayat tu Makkiyah atau Madaniyah, dia melalui periwayatan daripada sahabat kepada tabi'in, lepas tu tabi'in tu kepada ulama. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang kedua? Daripada qiyas dengan ijtihad. Daripada qiyas dan ijtihad, macam mana kaedah dia? Dia tengok surah yang tak diriwayatkan tu. Lepas tu dia tengok ciri-ciri Al-Quran tersebut. Ada ciri Makkiyah atau ada Madaniyah. Okey. Okey, betul lah. Yang Umar sebut tu betul, tepat. Cuma istilah dia dipanggil Al-Naqli As-Simai. Al-Naqli As-Simai. Nakal periwayatan tu sama je.
Okey. Jadi saya nak kaitkan sebenarnya dengan tajuk hari ni lah. Tajuk hari ni iaitu tentang apa? Cara bagaimana ulama nak menentukan Enggak itu. Ambo yang mana ni? Pandai. Ini sana. Ya, saya terpaksa remove sekejap. Okey. Okey, semua okey boleh fokus Tadi dah dijelaskan tadi oleh Umar tadi tentang Tariq. Tariq ni cara nak menentukan Makkiyah Madaniyah sebenarnya yang kita bincang pada minggu lepas lah. Saya rasa semua jelas yang tu. Okey. Maksudnya Makkiyah Madani ni dia ada ruang untuk ijtihad. Dia ada ruang untuk akal nak menentukan ataupun nak carilah nak menentukan Makkiyah ataupun Madaniyah. Okey, bagaimana dengan asbabun nuzul? Bagaimana ulama nak menentukan ataupun cara ulama nak menentukan tentang asbabun nuzul? Ada tak ruang untuk ijtihad? Itu soalan dia. Okey, sababun nuzul hadisah min ahdas at-tarikh al-waqi'ah fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab nuzul itu adalah satu kejadian daripada kejadian-kejadian dalam sejarah yang berlaku pada zaman Nabi. Jadi sebab nuzul tu sebenarnya satu elemen sejarah sebenarnya. Satu elemen sejarah yang berlaku zaman Nabi. Walihadza fala tariq li ma'rifatihi illa tariq riwayah. Jadi sejarah ni dia tidak ada ruang untuk ijtihad. Benda-benda yang telah lepas ini dia tidak ada ruang untuk untuk fikir. Benda-benda lepas tu mestilah kena berdasarkan kepada riwayat. Tak boleh kita fikir, tak boleh kita guna otak, guna akal nak menentukan sejarah. Dia bukan ruang bagi akal. Sejarah ni adalah ruang untuk periwayatan. Kita mengambil riwayat daripada orang lain, daripada riwayat tersebut kita menentukan apa sebab nuzul ayat tu. Maknanya daripada riwayat sahaja, tidak ada akal. Akal tidak boleh digunakan untuk menentukan tentang asbabun nuzul. Itu adalah jelas itu makna tentang asbabun nuzul dia hanya boleh menerima periwayatan. Ditentukan berdasarkan kepada periwayatan, tidak berdasarkan kepada akal. Okey. Tariq ma'rifatu sababun nuzul tadi tu. Sekiranya ada orang guna akal untuk menentukan sebab nuzul, kita tak boleh terima lah. Tak boleh terima. Dan ia termasuk memperkatakan tentang Al-Quran tanpa ada ilmu. Sedangkan Al-Quran sebut wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu perkatakan tentang Al-Quran tanpa ada ilmu pengetahuan. Juga hadis Nabi pun jelas man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berkata tentang Al-Quran dengan akalnya, maka dia telah menempah tempat dalam neraka. Okey. Itu kalau tidak ada ilmu lah. Kemudian okey, saya nak yang ni. Wa idza wurida sababun nuzul an sahabi fala takhlu ibaratuhu. Okey, apabila ada datang riwayat daripada sahabat tentang asbabun nuzul,
maka riwayat tersebut dia mestilah jelas, sarihah, sarih. La fala takhlu ibaratuhu an takuna jazimah wa sarihah. Riwayat tersebut mestilah jelas tentang sebab. Bagaimana riwayat yang jelas tentang sebab? Jelas tentang sebab tu dia ada dua bentuk. Yang pertama, dia disebut sebab nuzul. Sebab nuzul hazihil ayah kaza wa kaza, ataupun nuzilat hazihil ayah fi kaza. Diturunkan ayat ini pada tentang peristiwa sekian-sekian. Jadi disebut sebab nuzul ataupun nuzilat hazihil ayah. Itu adalah lafaz yang jelas, lafaz yang sharih. Fa innaha tahmalu anna al-murad biha sababun nuzul. Jadi sekiranya guna lafaz tersebut, maka dia adalah jelaslah boleh disebut sebagai asbabun nuzul. Wa illam yakun sabab bal yuradu biha hukmun min al-ahkam al-waridah fil ayah. Kalau dia cerita tapi tidak dinyatakan sebab, tidak disebut sebab nuzul, sebab hazihil ayah tu apa, maka dia macam seolah-olah macam dia bagi penjelasan je. Dia tak semestinya dia tu adalah sebab nuzul ayat. Itu adalah lafaz tu kena jelaslah. Okey, kemudian sekiranya sebab tersebut daripada tabi'in, wa idza urida sebab nuzul daripada tabi'in, maka disyaratkan penerimaan sebab nuzul tersebut ada 4 syarat. Kalau daripada sahabat tu kita tak tengoklah dia ni siapa, asalkan dia ni sahabat, maka boleh diterima sebagai sebab nuzul, asalkan dia punya riwayat tersebut tu adalah jelas menunjukkan sebab nuzul. Tapi sekiranya riwayat tersebut daripada tabi'in, maka ada beberapa syarat. Yang pertama, kena jelas. Kena jelas. Jelas ni macam tadilah, sebut sebab nuzul, ataupun sekiranya dia ada satu unzila, itu juga jelas sebenarnya. Fa'unzila hazihil ayah kaza wa kaza, ataupun fanuzilat, ada perkataan nuzul, fanuzilat hazihil ayah, itu juga lafaz yang jelas. Kemudian dari segi sanad dia mestilah sanad yang sahih lah, sanad yang sahih. Perawi tersebut perawi yang boleh diterima. Yang ketiga, apa syarat sanad sahih? Dia ada 5 syarat. Kalau kita belajar hadis ada 5 syarat penerimaan hadis. Yang pertama, sanad bersambung. Yang kedua, perawi yang adil. Yang ketiga, perawi yang tabi'. Yang keempat, tidak ada syaz, dan yang kelima, tidak ada illah. Itu adalah 5 syarat hadis diterima. Jadi kalau sebab nuzul pun samalah. Nak diterima tu kalau tengok kepada aspek sanad tu mestilah sanad yang sahih, isnad sahihan. Kemudian yang ketiga tak ada dalam sahabat tadi. An yakuna tabi'in min a'immat tafsir alladhi akhazahu 'anis sahabah. Hendaklah tabi'in tersebut di kalangan tabi'in yang hebat, ataupun imam tafsir. Imam tafsir tu dia dah ada dah. Contohnya seperti Mujahid bin Kibar, Ikrimah, Taus. Ada beberapa nama yang disebut sebagai a'immatut tafsir minat tabi'in. Jadi nama-nama ini sekiranya ada daripada mereka yang meriwayatkan sebab nuzul, kita boleh terima. Sebab kemungkinan mereka ni belajar daripada sahabat, belajar daripada Ibnu Abbas, belajar daripada Ubay bin Ka'ab ataupun Abdullah bin Mas'ud. Mereka mendengar. Cuma mereka tak menyandarkan daripada sahabat-sahabat saja. Ataupun
sekiranya tidak daripada tabi'in yang a'immatut tabi'in itu, dia boleh jadi daripada tabi'in biasa, tapi dia mestilah ada sandaran ataupun ada diriwayatkan juga oleh tabi'in yang lain, bukan dia seorang. Ada lagi riwayat-riwayat yang lain yang menceritakan tentang sebab nuzul yang sama, jadi dia boleh juga diterima. Maksudnya yang keempat ini mungkin kita kata ada pilihan lah. 1, 2, 3 pun dah cukup dah. 1, 2, 3 maksudnya lafaz yang sharih, yang kedua sanad tu sahih, yang ketiga a'immatut daripada kalangan tabi'in yang besar. 3 syarat tu dah cukup dah. Tapi sekiranya tidak ada syarat yang ketiga, boleh yang keempat, iaitu riwayat daripada tabi'in yang lain, tetapi dalam masa yang sama dia ada sandaran daripada riwayat-riwayat yang lain. Okey. Jadi satu lagi saya nak sebut adalah sebab nuzul dia adalah riwayat tersebut daripada sahabat. Tadi saya dah jelaskan daripada sahabat je lah, jarang benar sebab nuzul tu yang Nabi cerita. Mungkin tak tahulah ada ke tak ada. Sebab nuzul tu, kerana sebab nuzul tu biasanya sahabat yang cerita. Sebab apa diturunkan ayat tu, latar belakang ayat tu. Nabi rasa tak pernah ceritalah sebab bukan tugas Nabi. Cerita pasal sebab turun di mana bukan tugas Nabi. Jadi sahabat dia cerita kepada orang lain tentang peristiwa penurunan ayat tersebut. Jadi kalaulah kita kata daripada sahabat, maknanya matan tu bukan daripada Nabi lah. Kalau Nabi tu qalan Nabi. Tapi sebab nuzul tu sahabat cerita pasal peristiwa penurunan. Kalau ikutkan matan tu bukan daripada Nabi. Bukan daripada Nabi. Matan tu daripada sahabat. Kalau ikut ilmu hadis, matan daripada Nabi dipanggil hadis marfu'. Matan daripada sahabat dipanggil hadis mauquf. Matan daripada tabi'in dipanggil mursal. Dipanggil mursal. Okey, kalau ikutkan seolah-olahnya hadis mauquf lah. Seolah-olahnya kerana dia berhenti pada Nabi, pada sahabat yang cerita, bukan Nabi. Tapi dalam aspek asbabun nuzul, walaupun sahabat yang cerita, hukumnya seumpama dengan hadis marfu'. Hukumnya macam Nabi yang bagi tahulah. Jadi boleh diterima tanpa ragu. Itu adalah untuk asbabun nuzul. Dia seumpama dengan hadis yang marfu'. Okey, kalau tak faham boleh tanya lah. Tak faham boleh tanya. Okey, kemudian lepas ni kita akan lihat tentang faedah kita mengetahui sebab nuzul. Apa faedah kita tahu sebab nuzul? Okey, saya berhenti dulu. Kalau ada soalan boleh tanya dan kita akan break sekejap lepas ni.